A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini ialah ulasan bagi tema 7 buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 dengan tajuk Pertanian, Penternakan dan Perikanan. Jadi cikgu akan mengulaskan beberapa pengetahuan am yang perlu diketahui oleh para pelajar sebelum kita menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu hadapan. Baiklah, pertama sekali, cikgu ingin memastikan para pelajar cikgu mempunyai pengetahuan berkaitan pokok herba apabila kalian membaca buku teks di bawah tajuk penawar dalam sajian. Baik, selalunya apabila bercakap tentang herba dalam makanan ataupun sajian, kita akan menyangka bahawa herba-herba itu hanya digunakan untuk perasa ataupun penyedap makanan. Walau bagaimanapun, herba sebenarnya mempunyai fungsi yang tersendiri dalam bidang perubatan. Jadi herba pertama yang cikgu ingin pelajar-pelajar ketahui ialah pokok senduduk. Pokok senduduk ini itulah seperti gambarnya, mempunyai daun berurat selari dan warnanya berwarna ungu pucat. Baik, pokok senduduk ini mempunyai fungsi salah satunya ialah untuk mengatasi cirit-berit, penyakit cirit-berit, dan ini perlu diketahui oleh para pelajar. Dan kedua, herba yang dinamakan daun kari. Daun kari ini selalu kita jumpa dalam masakan kari ataupun ada segelintir ibu bapa ataupun ahli keluarga kita yang mempunyai halaman rumah yang luas dan ditanam dengan pelbagai jenis tumbuhan. Kita boleh jumpa juga daun kari ni. Daun kari ini mempunyai fungsi untuk merawat demam dan bengkak. Dan seterusnya, cengkeh. Cengkeh ini biasanya kita temui dalam masakan yang digunakan oleh ibu kita untuk menumis. Jadi cengkeh ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan selera makan bagi sesiapa yang kehilangan selera makan akibat menghidap penyakit tertentu. Dan seterusnya ialah daun kemangi. Daun kemangi ini berfungsi untuk merawat selesema. Dan seterusnya, kunyit. Kunyit ni biasanya digunakan dalam masakan untuk sebagai rempah untuk menggoreng, sama ada menggoreng ayam ataupun ikan. Tetapi kunyit juga boleh digunakan ataupun berfungsi untuk merawat luka. Seterusnya, teratai boleh digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi. Dan herba yang berikutnya ialah tepus tanah. Tepus tanah ni boleh digunakan untuk mengurangkan bengkak. Jadi tadi itu ialah beberapa tumbuhan herba yang para pelajar perlu kenali dan bukan hanya ditanam semata-mata, digunakan dalam masakan semata-mata, tetapi herba mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Itu bahagian pertanian. Seterusnya kita beralih kepada penternakan. Pengetahuan am seterusnya yang cikgu mahu pelajar-pelajar cikgu kuasai berkaitan ayam peru. Jadi selalunya kalau contoh penternakan ni yang kita akan ulang-ulang sebut ialah lembu kambing. Lembu kambing, ayam kampung. Kita jarang sebut contoh-contoh penternakan yang lain seperti penternakan ikan air tawar, seperti ikan patin dalam sangkar, ikan keli, udang, harimau, kita jarang sebut. Begitu juga dengan ayam peru. Jadi kita perlu mengetahui pelbagai contoh haiwan-haiwan ternakan ini supaya kita mempunyai ilmu yang boleh digunakan untuk menjawab soalan kebat ataupun soalan karangan kelak. Baik, apakah itu ayam peru? Inilah gambar ayam peru. Okay. Keistimewaan ayam peru ini ialah harganya lebih tinggi dan dari segi penghasilan telur boleh mencecah sehingga 120 biji telur pada musim pertama. Dan tempoh membesar ayam peru ni antara 9 hingga 28 minggu. Agak singkat, dan ayam peru ni permintaannya tinggi pada musim perayaan. Jadi pendapatan para penternak ayam peru ini boleh digandakan pada musim perayaan.
Dan seterusnya keistimewaan ayam Peru ni dagingnya rendah lemak dan kolesterol, tetapi kuantiti daging lebih banyak daripada ayam ternakan biasa, ayam daging itu. Jadi kalau kita lihat bulu pelepahnya juga lain, lebih unik dari segi warna, kembang bulu pelepah pada bahagian ekornya. Ini ialah ayam Peru, merupakan haiwan ternakan yang lain selain daripada ayam daging yang biasa kita lihat. Jadi begitulah dengan keistimewaan ayam ini apabila diternak dari segi penghasilan telur yang banyak, daging yang rendah lemak dan kolesterol, tetapi kuantitinya lebih tinggi, dan disebabkan keistimewaan ini permintaannya akan meningkat pada musim perayaan. Baik, tadi kita dah melihat dalam sektor pertanian jenis-jenis tumbuhan herba yang digunakan dalam masakan, dan kita juga telah memperkaya pengetahuan kita berkaitan dengan contoh haiwan ternakan. Jadi cikgu tak nak pelajar cikgu sekadar tahu berkaitan kalau contoh haiwan ternakan itu lembu, kambing, lepas tu ayam daging semata-mata ataupun ayam kampung, tetapi ada ayam Peru. Dan para pelajar juga perlu cakna bahawa kalau sektor peternakan ni ada banyak contoh lain bagi hidupan akuatik seperti udang harimau, ikan patin, udang galah, dan juga ikan keli ataupun ada juga ikan tilapia. Baik, seterusnya apabila berbincang mengenai pertanian dan peternakan, kita perlu mengetahui saluran ataupun agensi yang terlibat untuk memasarkan produk-produk pertanian ini. Jadi, kalian perlulah mengetahui agensi yang dipanggil sebagai Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun kita kenali dengan singkatannya iaitu FAMA. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Baik, lembaga ini akan memfokuskan pemasaran produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani di seluruh Malaysia. Baik, jadi ini sedikit sebanyak fungsi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Pertama sekali, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan akan memajukan pengurusan pertanian yang cekap. Kedua, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan akan mewujudkan pemasaran pertanian yang berkesan. Jadi kalau soal berkesan ini ialah apabila para petani sudah menuai hasil, mereka memerlukan satu platform pemasaran yang baik supaya hasil pertanian itu tidak dibazirkan dan dijual sepenuhnya untuk mendapat keuntungan. Jadi inilah peranan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA, iaitu mewujudkan pemasaran pertanian yang berkesan untuk membantu para petani. Dan seterusnya, selain daripada pemasaran, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ini ada juga peranannya dalam pemprosesan hasil pertanian dan memperluas pemasaran baharu. Jadi, pemasaran ni ataupun pasaran ini tak boleh bergantung kepada pasaran yang sama semata-mata, tetapi perlulah dikembangkan. Itu maksudnya memperluas pemasaran baharu. Contohnya, mungkin kita tidak boleh bergantung pada pemasaran di sesebuah negeri sahaja. Kita perlu merentas negeri. Ataupun kita perlu memasarkan hasil pertanian ke peringkat antarabangsa. Termasuklah import-eksport yang berlaku dalam kalangan negara serantau Asia Tenggara. Baiklah, jadi untuk pemasaran hasil pertanian ni, FAMA ni telah mengadakan beberapa program. Jadi kalau pelajar-pelajar kelak ditanya apakah langkah-langkah untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia, kita boleh sebut dari sudut pemasaran, FAMA telah mengadakan pelbagai program. Program pertama ialah Agro Bazar Online yang merupakan platform digital untuk pemasaran produk pertanian kepada pengguna. Jadi, urusan jual beli hasil pertanian ni kalau dalam dunia moden boleh dilakukan secara dalam talian. Apakah platformnya? Iaitu Agro Bazar Online yang disediakan oleh lembaga ini. Kedua ialah gerai buah-buahan segar.
Ini kita boleh lihat kadang-kala di tepi-tepi jalan raya utama, kita boleh lihat gerai-gerai yang ditaja oleh Fama dan ada tertulis gerai buah-buahan segar. Jadi apabila kita lihat gerai-gerai seperti ini, biasanya penjual akan menjual pelbagai jenis buah-buahan, bervariasi, banyak pilihan untuk pelanggan. Jadi itulah gerai buah-buahan segar. Jadi Fama memberikan pinjaman peralatan, gerai berbumbung dan juga bahan promosi untuk para peniaga. Tidak ketinggalan, Fama juga menyediakan karavan tani, iaitu gerai jualan bergerak yang moden, dan Fama juga terkenal dengan penganjuran pasar tani di setiap daerah di seluruh negeri di Malaysia. Pasar tani ini telah diadakan sejak 1985 untuk membantu petani memasarkan hasil pertanian terus kepada pelanggan. Maksudnya, hasil pertanian itu dijual di pasar tani, ada gerai yang dibuka, reruai yang dibuka dengan banyak. Jadi, pelanggan akan beli hasil pertanian itu secara langsung daripada para petani. Jadi ini ada 4 program yang dianjurkan oleh Fama untuk membantu pemasaran produk pertanian oleh para petani. Dan para pelajar perlu baca juga buku teks berkaitan dengan bahagian ini supaya pengetahuan am para pelajar akan terus berkembang dan berguna untuk menjawab soalan KBAT serta penulisan karangan. Baik, kita beralih semula kepada sektor penternakan. Jadi, selain daripada haiwan ternakan yang menjadi bekalan makanan, terdapat juga haiwan ternakan yang bersifat hiasan. Ini yang perlu para pelajar ketahui dan baca buku teks di bawah tajuk Pesona Ikan Hiasan. Jadi ikan hiasan juga merupakan salah satu daripada cabang sektor penternakan yang boleh memberikan pulangan ekonomi kepada pengusahanya. Baik, ini contoh ikan hiasan yang diternak untuk dijual seperti ikan emas, ikan gupi, ikan kelisa dan juga ikan angel serta ikan kaloi. Baik, walau bagaimanapun, dalam buku teks ada ditekankan tentang cabaran industri ikan hiasan ini. Cabaran pertama sudah pasti semua pengusaha perlu berdaya saing sebab ramai yang mengusahakan perniagaan ini. Jadi apabila mereka perlu bersaing, penternak ini perlulah meningkatkan produktiviti untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Produktiviti ini kita rujuk dari segi kuantiti yang berkualiti. Kerana ikan-ikan hiasan ini mempunyai ramai peminat sama ada di dalam Malaysia ataupun di negara-negara luar. Selain daripada penternak yang meningkatkan produktiviti ini, pengusaha dan peternak juga perlulah memastikan kualiti produk ikan hiasan ni sentiasa terjamin. Jadi apabila ingin memastikan kualiti itu sentiasa terjamin, pengeksport ataupun pengusaha ni perlulah mendapatkan sijil jaminan kualiti. Inilah cabarannya yang perlu diatasi. Kalau berjaya diatasi, maka industri penternakan ikan hiasan ini akan membolehkan para peniaga menikmati pulangan yang lumayan. Selain itu, para penyelidik ataupun saintis juga mempunyai peranan untuk memajukan industri ikan hiasan. Dan apa cabaran yang dilalui oleh para penyelidik ni? Para penyelidik perlulah sentiasa meningkatkan teknologi dan inovasi supaya penyelidikan yang dijalankan akan membolehkan perusahaan penternakan ikan hiasan ini kekal kompetitif. Sebab seperti yang cikgu telah sebutkan, ada ramai yang mengusahakan peternakan ikan hiasan. Permintaannya merangkumi pasaran tempatan dan antarabangsa, kualitinya perlu dijamin, maka penyelidik juga tidak ketinggalan memainkan peranan untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan inovasi supaya penyelidikan berkaitan ikan hiasan ni akan kekal kompetitif. Baik,
berdaya saing. Baik, seterusnya dalam bab ini juga para pelajar akan mengetahui fakta berkaitan dengan penanaman anggur di bawah tajuk Anggur Khatulistiwa, iaitu sebuah projek pertanian anggur yang dijalankan oleh Encik Muhammad Saleh di Marang, Terengganu. Jadi penanaman anggur ini dijalankan di Malaysia. Sedangkan seperti yang kita ketahui, anggur ini hanya hidup subur di negara-negara beriklim sederhana. Tetapi Malaysia juga rupa-rupanya ada petani kecil-kecilan yang mengusahakan penanaman anggur. Baik. Jadi anggur yang dihasilkan ialah anggur black ataupun anggur hitam, anggur Isabella dan juga anggur Alfonso Lavalle. Okay, baik. Penanaman anggur oleh Encik Muhammad Saleh di Marang, Terengganu, inilah faktanya. Encik Muhammad Saleh ni dia menanam anggur di sekitar kawasan rumahnya sahaja lebih 30 pokok. Dan beliau telah mengimport benih-benih anggur yang berkualiti dari Ukraine, Rusia dan juga Jepun. Jadi anggur yang ditanam oleh Encik Muhammad Saleh ini mungkin rasanya lebih manis disebabkan iklim Malaysia yang lebih panas. Sedangkan anggur ini kebiasaannya ditanam di negara-negara yang beriklim sederhana. Jadi walau bagaimanapun, Encik Muhammad Saleh kalau mengikut buku teks itu, beliau tidak menanam anggur-anggur ini untuk dijual. Sebaliknya dinikmati sendiri ataupun disajikan kepada tetamu-tetamu yang hadir. Tetapi disebabkan populariti dan keunikan anggur yang ditanam di Terengganu ini, penanamannya tu mendapat tumpuan yang luas daripada orang yang berkunjung ke rumahnya. Dan Encik Muhammad Saleh tidak ketinggalan para pelajar berhadapan dengan cabaran awal apabila anggur yang ditanam tu terkena hujan dan beliau sendiri ketika itu tidak membuat teduhan bagi tanaman anggur. Apabila tiada teduhan dan anggur terkena tempias hujan, ditimpa hujan, maka tanaman anggur ini akan mudah mendapat penyakit. Jadi inilah fakta yang unik berkaitan dengan penanaman anggur. Salah satu sektor pertanian kecil yang boleh dilihat di Marang, Terengganu. Unik sebab selalunya anggur hanya subur dan ditanam di negara-negara beriklim sederhana, tetapi rupa-rupanya ada juga anggur yang ditanam di Malaysia. Jadi ini satu kejayaan untuk Encik Muhammad Saleh dari Marang, Terengganu, kerana usaha beliau menjadi dan kemenjadian usaha, kejayaan usaha beliau ini sebenarnya banyak tergantung pada sifat tidak berputus asa dan beliau banyak membuat penyelidikan dan belajar secara tidak formal menerusi video-video ataupun internet. Jadi para pelajar, cikgu perlu baca fakta ini dalam buku teks sebagai persediaan untuk pembelajaran pada minggu hadapan. Baik, tadi sudah anggur, ada herba. Kita pergi pula kepada pertanian, inovasi dalam bidang pertanian. Selalunya apabila kalian yang sinonim dengan projek SEM kan, School Wide Enrichment Model, banyak inovasi yang dihasilkan oleh pelajar. Jadi menerusi pembelajaran dalam tema kali ini, kita dapat menambah pengetahuan tentang inovasi dari segi penghasilan cuka. Selalunya kita akan lihat cuka ni dihasilkan kalau di pasaran. Kalau kita pergi ke kedai-kedai, ada cuka apple, ada cuka kurma, ada cuka tiruan yang digunakan untuk dalam masakan dan macam-macam. Tapi rupa-rupanya cuka juga boleh dihasilkan daripada air kelapa yang matang, yang sudah matang. Ini satu inovasi. Selalunya air kelapa yang matang ini tidak sedap untuk diminum, tetapi masih ada khasiatnya. Jadi kita lihat, cuka air kelapa matang ini telah diperkenalkan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia,
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau MARDI. Jadi banyak jasa MARDI, sumbangan MARDI dalam sektor pertanian ini, termasuklah inovasi produk pertanian iaitu menghasilkan cuka air kelapa matang. Cuka air kelapa ni harga dia lebih murah dan cuka air kelapa matang dihasilkan melalui proses fermentasi atau penapaian menggunakan organisma terpilih. Jadi para pelajar perlu ada kosakata ini, fermentasi atau penapaian, supaya kosakata lebih luas dan membantu penulisan karangan ataupun penulisan ayat untuk morfologi. Air kelapa matang rasanya tidak enak seperti yang cikgu sebutkan, tetapi masih mengandungi nutrisi atau khasiat yang tinggi. Maka disebabkan itulah daripada kita membazirkan air kelapa ini, MARDI ataupun Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia telah melakukan inovasi terhadap air kelapa ini untuk dijadikan cuka supaya hasil kelapa ini masih mempunyai nilai komersial, tidak jatuh. Dan ini menjadi satu lambang produk daripada nilai inovatif yang dimiliki oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun MARDI. Baik, itu saja daripada cikgu. Cikgu berharap dengan menonton video ini, para pelajar dapat menambah pengetahuan berkaitan pertanian dan peternakan, dan sekaligus jangan lupa untuk membaca buku teks tema 7 Bahasa Melayu sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Baik, sekian saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.